Kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Hassan, Guru Besar SK Tasikmais sebagai pengacara kita pada pagi ini. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi bulan Ramadan yang mulia ini, dengan izinnya kita dapat bersama dalam program Majlis Bacaan Yasin dan Tazkirah Ramadan, anjuran Biro Kebajikan dan Kerohanian Majlis Guru Besar Daerah Hulu Langat Selangor yang julung-julung kalinya diadakan. Yang dimuliakan pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Sabri bin Sattar, Pengetua Cemerlang SMK Bandar Rincing, selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini. Yang dihormati Tuan Haji Nur Azmi bin Isa, Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Hulu Langat, Barisan Exco Majlis Daerah Hulu Langat, Majlis Guru Besar Daerah Hulu Langat, Guru Besar Daerah Hulu Langat, serta guru-guru sama ada dari daerah Hulu Langat maupun dari daerah-daerah lain yang mengikuti siaran secara langsung ini, di mana saja anda berada melalui saluran YouTube. Program Majlis Bacaan Yasin dan Tazkirah diadakan dengan objektif untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama-sama juga untuk memohon doa agar semua warga pendidik diberi kesembuhan jika yang sakit, dipermudahkan kita menguruskan sekolah jika menghadapi sebarang masalah, dan semoga Allah melindungi kita dari wabak COVID-19. Selain daripada merapatkan ikatan silaturahim sesama kita, warga pendidik, tidak kira di mana kita berada. Dan akhir sekali, kita mendapatkan juga sedikit ilmu dari tazkirah yang akan disampaikan nanti. Untuk makluman semua penonton, tentatif program pada pagi ini, selepas ini kita akan ada bacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Asman bin Harun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dusun Tua. Selepas itu, bacaan Yasin disusuli dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Kamaluddin bin Salam, Guru Besar SK Ulu Semunyi. Dan akhir sekali, program kita diakhiri dengan Tazkirah Ramadan yang bertajuk Puasa dan Kepimpinan yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Sabri bin Sattar, Pengetua Cemerlang SMK Bandar Rincing. Untuk tidak mengelakkan masa pagi yang mulia ini, saya menjemput Ustaz Asman bin Harun, Guru Besar SK Dusun Tua, untuk mengetahui bacaan Yasin dan seterusnya bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Kamaluddin bin Salam, Guru Besar SK Semunyi. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Asman. Suara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilatin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Suara Ustaz, Ustaz suara. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil yasin wal Qur'anil hakim wa biman ihtartahu birrisalati wan nubuwati wal wilayah wal hidayati ila siratikal mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim wa bi hawasil hurufi wal asma'i tamati wa bima azharta fil wujud likulli mawjudin minal ayatil bayyinat wa bi hafil taufikal mufarrij an kulli mahmum al muhallis likulli madyun ya mujriyal bihari wal uyun ya man khazainuhu baina kafi wan nun wa amila bima kana qabla an yakun wa nas'aluka Allahumma an tasluka bina jadati ridhaka wa an taj'alana ahlan wa mahalla li sa'adatika wa ghinak wa an tuyassira lana jami'al muradati wal maqalib وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحبي لنا ورفيق وأن تدخفنا بالجلال والمحابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في خير ذي لطفك المصون بسر قولك إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج الفرج يا مفرج الفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا Allah, berikanlah kepada kami hidayah sebagaimana mereka yang telah Engkau beri hidayah. Berikanlah kesihatan kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau beri kesihatan. Dan peliharalah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan. Berikanlah keberkatan kami pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari bahaya yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang dihukum. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami yang maha tinggi, maka Engkaulah segala puji di atas apa yang Engkau hukumkan. Kami memohon ampun dari-Mu dan kami bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada musibah wabak penyakit dan khususnya wabak virus corona. Dan hindarkanlah kami daripada kejatuhan ekonomi dan kesulitan dan ujian dari yang zahir maupun yang batin. Di dalam negara kami yang tercinta ini khususnya ya Allah dan negara-negara lain umumnya. Allahumma ya muhawilul ahwal ya karim ya muta'al biwujuhka wa karamika hawil ahwalana ila ahsanal hal. Anfa'atana bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Inna wa minkum taqabbalna ya karim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Asman dan Ustaz Kamaluddin atas pimpinan bacaan Yasin dan juga doa yang telah disampaikan. Semoga doa-doa yang telah kita pohon kepada Allah akan dimakbulkan. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, sebelum saya menjemput Puan Haji Muhammad Sabri bin Sattar untuk menyampaikan tazkirah beliau, izinkan saya untuk membaca sedikit berringkas biodata Tuan Haji ya. Tuan Haji Muhammad Sabri bin Sattar merupakan pemegang ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1990. Seterusnya, pada tahun 1992, beliau melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan diploma pendidikan dan pada tahun 2000, beliau menyambung lagi untuk mendapatkan ijazah sarjana lanjutan pendidikan Islam. Seterusnya, pada tahun 2016, beliau mengambil diploma pengurusan dan kepimpinan pendidikan dan juga CJ kelayakan MPQEL. Pengalaman kerjaya beliau sebagai guru bermula pada tahun 1992 sehingga 2001. Beliau bertugas sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein, Sekolah Menengah Abdul Jalil, Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang. Seterusnya pada tahun 2001 sehingga 2011, beliau telah ditugaskan sebagai Ketua Unit Pendidikan Islam PPD Hulu Langat. Lama tu ya, 2001 sehingga 2011, beliau bertugas di Jabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Pada tahun 2011 sehingga 2013, beliau bertugas sebagai penolong kanan Ikhwan Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4. Dan seterusnya dilantik sebagai guru penolong kanan kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Tahamidiyah pada tahun 2013 sehingga 2017. Pada tahun 2017 hingga 2020, beliau berkhidmat sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Dan pada tahun 2020 hingga kini, beliau bertugas sebagai pengetua cemerlang di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, seorang yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan, dalam pengajian beliau. Beliau mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak, 2 orang lelaki dan seorang perempuan. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Muhammad Sabri bin Sattar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, untuk menyampaikan tazkirah beliau dengan tajuk Puasa dan Kepimpinan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Zulkifli bin Hassan selaku pengacara majlis pada pagi ini, iaitu majlis bacaan Yasin dan tazkirah ya, sempena Ihya Ramadan ya, peringkat MGB Hulu Langat. Yang berusaha Tuan Haji Nur Azmi bin Haji Hassan, pengurusi MGB daerah Hulu Langat, yang juga merupakan guru besar SK Tamanjaya. Yang berusaha Cikgu Kamaluddin Salam, selaku Ketua Biro Kebajikan dan Kerohanian Majlis Guru Besar Daerah Hulu Langat, Barisan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Daerah Hulu Langat, ya, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, sebenarnya tuan-tuan puan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la'atul muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama kali marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT selama-lamanya, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini di dalam majlis bacaan Yasin dan tazkirah. Dan saya terlebih dahulu ya
mengucapkan terima kasih kepada Majlis Guru Besar Sekolah Daerah Sekolah Kebangsaan Darul Langat kerana menjemput saya pada pagi ini untuk menyampaikan tazkirah ringkas. Ya, kalau tazkirah ni ringkas sajalah. Ya. Untuk kita saling ingat mengingati. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya ingat mengingati itu adalah satu perkara amal, perkara yang baik, yang bermanfaat di kalangan umat yang beriman kepada Allah SWT. Saya ni bukannya, mungkin saya ni bukan orang yang banyak ilmu lah, tapi kita kongsi saja, pengalaman, sedikit, kita berhubung pada pagi ini untuk menghidupkan, bulan Ramadan Karim ini sebenarnya satu bulan yang amat baik, jika kita bandingkan pada bulan-bulan yang lain. Sesungguhnya ahlan wa sahlan wa marhaban Ramadan kita pada kali ini. Dan Rasulullah SAW sendiri telah mengatakan sesungguhnya keberkatan bulan Ramadan ni kalau boleh ialah sepanjang tahun. Sepanjang tahun ni bulan puasa. Kita lihat seringkali kita mendengar kemungkinan bulan puasa kali ini mungkin bulan puasa yang terakhir. Kalau kita tengok rakan-rakan kita di sekolah saya sendirilah. Sekolah saya sendiri nak masuk bulan puasa baru ni berlaku 2 kematian. Maksudnya pada bulan puasa lepas, Ramadan yang lalu ada lagi sahabat ni. Tetapi bila tiba bulan puasa Ramadan kali ini, mereka sudah dijemput oleh Ilahi, telah kembali ke rahmatullah. Maka gunakanlah, sekali gunakan, rebutlah kita sepenuhnya keberkatan bulan Ramadan kita pada kali ini. Okey, yang boleh slide saya tu. Dengar ke? Dengar. Ya. Tuan Haji Nur Azmi, slide Ustaz. Boleh? Tuan-tuan dan puan, untuk kali ini, tahun ini, kita telah berada pada bulan Ramadan untuk kali yang kedua. Maksud saya, di sini ialah tahun ini juga kita berada dalam tempoh suasana COVID-19. Bulan puasa kali kedua, bermula pada tahun lepas, tahun 2020, kita menghadapi COVID-19 ini. Tetapi tahun lepas kita berpuasa, kita berada di rumah sepenuhnya, MCO. Tetapi kali ini kita berpuasa, kita sudah kembali bertugas ke sekolah. Tetapi masih lagi terikat, masih lagi musibah bala ini, COVID-19 ini, pandemik ini, masih lagi tidak selesai. Masih lagi ada di sekitar kita. Dan pada hari ini, saya dengar tadi dalam radio, sudah meningkat. Bilangan COVID-19 ini dah lebih, mencapai 2,000 lebih. Sudah semakin meningkat. Dan kita sudah pasti salah satu kluster yang dinyatakan dalam bahan radio tadi ialah kluster pendidikan. Iaitu di Genting Highland, IAB Genting Highland. Kluster pendidikan. Maka perkara seperti ini, kita kena hadapi. Kita kena hadapi. Kerana ini adalah mungkin satu peringatan yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Okay, slide. Satu. Cikgu Nazmi. Untuk hari ini saya nak cerita sikitlah, tazkirah, berkaitan puasa dan hubung kaitnya dengan jiwa kita sebagai pemimpin sekolah. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 30, wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khayran lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah
waladarul akhirati khair wa la ni'madarul muttaqin. Ayat ini, ya tuan-tuan dan puan ya, ayat ini ialah dia menceritakan, Allah menceritakan perihal berkaitan manusia yang bertakwa. Itu ditanya pula kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab kebaikan. Orang bertakwa itu seringkali dikaitkan dengan orang beriman. Banyak dalam ayat Quran ni, ya ayyuhallazina amanu, dia kait dengan takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang mulia di sisi Allah ialah manusia yang bertakwa. Bila ditanya kepada orang bertakwa, apa saja yang Allah turunkan kepada mereka, mereka akan cakap kebaikan. Kalau kita kembali kepada ya pandemik COVID-19 ni, kalau kita orang beriman, kita jangan keluh kesah. Kalau ikut ayat ni lah, firman Allah ni, apa saja, kita kena keyakinan, kita kena yakin apa saja perkara yang berlaku ni adalah mengikut ketentuan Allah SWT. Maka kita katakan dia kebaikan. Walaupun ya, kita dalam keadaan takut sentiasa, ya, sentiasa patuh, yang patuh. Kena usaha. Ya, kita patuh pada SOP, basuh tangan sentiasa, pakai mask, ya, penjarakan, SOP di sekolah. Ini adalah langkah-langkah untuk kita berhadapan dengan apa yang diturunkan oleh Allah ni. Tetapi kesimpulannya, apakah yang perlu kita jawab? Ini adalah kebaikan. Ini jawapan manusia yang bertakwa. Siapa manusia bertakwa ni? Sudah pastilah mereka ini manusia hamba Allah yang beriman. Kerana apa mereka jawab? Orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik. Dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi. Dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang yang bertakwa. Kalau kita buat perumpamaan, balasan di akhirat lagilah banyak cerita tentang azab daripada kita ya, dibangkitkan daripada kematian, dikumpulkan di padang mahsyar. Tahu, kita dah tahu dah, dengan mataharinya jengkar, dengan lautan peluhnya, ya, ditimbang neraca daripada umat Nabi Adam sampai akhir zaman, beribu-ribu, berjuta, ya, maka ditimbang neraca, ya, titian sirat lagi, ya, maksudnya perkara seperti ini lebih azab, lebih derita jika dibandingkan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Ini saya bercerita berdasarkan ayat ini. Maka bagi orang bertakwa, bagi kita berlapang dada. Apa saja berlaku, ya, kita berlapang dada, tapi dalam masa yang sama, kita tetap usaha, ya, untuk kita mengatakan bahawa ini ada kebaikan. Ya. Bila tempoh sekarang ni, kita berpuasa, ya, semua orang menjaga kesihatan. Keselamatan. Ya. Tak boleh balik kampung. Ya, kalau orang puasa balik kampung, banyak balik kampung dah berlaku aksiden. Itu nampak kebaikan ni. Dah tak ada rentas negeri ni, dah kurang kereta di jalan raya. Ya. Maka kemalangan pun kurang. Semua berada di rumah satu masa dulu. Semua kita diminta berada di rumah kerana MCO. Maka polis keluarkan statement, kadar jenayah semakin turun. Ini kebaikan. Jangan kita lihat itu satu banyak kebaikan. Dulu menteri satu statement daripada menteri ya, perumahan kajian tempatan, sungai menjadi bersih. Sungai-sungai menjadi bersih. Kenapa? Tidak ada pembuangan sampah serat masa COVID-19. Kerana semua mereka, kedai makan ditutup, restoran ditutup. Ini satu kebaikan. Maka betul, ya, tepat ayat ini mengatakan bahawa apa yang diturunkan oleh Allah itu ada kebaikan. Tapi yang paling mustahak di sini ialah kita insaf. Kita bermuhasabah.
bahawa perkara ini ada hikmah kepada kita. Ini jawapan kita yang patut kita keluar di mulut kita bagi manusia yang bertakwa. Okay. Yang pertama. Okay, terusnya. Matlamat ibadah disyariatkan. Banyak ibadat. Kita belajar, ada fardu ain, fardu kifayah. Tapi tonggak ni ialah mengucap solat, puasa, zakat, haji. Inilah ibadat yang disyariatkan yang berfokus kepada meningkatkan keimanan dan ada hubung kait dia dengan takwa. Maka matlamatnya apa saja ibadat khusus kita tu yang saya sebutkan tadi tu ialah matlamatnya ialah untuk menyemai dalam diri kita rasa kehambaan manusia kepada Rabb Jadi. Itu. Ibadat daripada solat, kita tahu solat, ibadat tonggak kita, semua manusia akan masuk dalam syurga dengan kalimah La ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk syurga. Ibadat solat, ibadat yang pertama yang akan dilihat oleh Allah SWT semasa kita berada dalam timbangan neraca Al-Mizan. Setiap satu dua ada. Zakat, membersihkan, zakat sedekah membersihkan diri kita. Malah bila manusia itu meninggal dunia, bila ditanya, dimohon kepada Allah SWT, berilah aku peluang untuk berada sebentar kembali ke dunia. Buat seketika, apa mereka nak buat? Mereka nak bersedekah dan berzakat. Itu hikmah zakat. Puasa. Kita akan cerita sebenarnya. Haji. Haji apa dia punya tu? Haji yang mabrur. Balik umpama seperti kain putih anak yang baru dilahirkan. Bersih. Itu. Maksudnya kalau kita melaksanakan dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, maka ibadat kita itu akan mencapai tahap kualiti yang sempurna. Ini yang seringkali kita cakap yang ada hubung kait kalau kita katakan kemiskinan, bekerja dari segi kualiti. Kualiti. SKTM kita, Standard Quality Pendidikan Malaysia. Kualiti. Kita membina pelan strategik juga dari sudut kualiti untuk UPSR kalau ada tahun ni dari sudut kualiti. Semua kita cakap tentang kualiti. Kualiti pendidikan, kualiti PDPR, kualiti PDPC, kualiti kepimpinan. Banyak aspek kualiti ini dititik beratkan dari segi kuantiti. Itu sebabnya segi ibadat, kualiti itu yang mustahak. Itu kita pernah dengar kan? Ada diceritakan dengan solat sunat 2 rakaat juga, maka dengan rahmat Allah manusia itu ditempatkan di dalam syurga. Kerana kualiti solat itu. Kualiti dia mendirikan solat dengan penuh ketakwaan, penuh rasa ta'abud dia kepada Allah, maka layak dia mendapat syurga di sisi Allah SWT. Seterusnya. Next. Okay, kita kembali kepada ayat ni kita kembali kepada topik kita pada hari ini, tazkirah kita ialah puasa. Kita nak cerita pasal puasa. Ini dalil dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Saya katakan tadi, kalimat takwa ni banyak disebut dalam Al-Quran dan seringkali disebut takwa ni dihubung kait dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Tuan-tuan cek kalau ada kalimat takwa, ada kalimat iman di awalnya. Kerana takwa ni milik orang beriman.
Takwa ni ialah salah satu ciri yang penting yang ada pada orang beriman. Kalau dia mengucap kalimah syahadah, tetapi keimanan tu hanya syahadah saja dia punya aset untuk dia masuk syurga, memang betul. Siapa yang tamat riwayatnya, yang dihabiskan dia bila dia meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia syurga betul. Tapi tempoh masanya bila? Itu sebabnya tadi saya kata, kita sebab seringkali kita solat Jumaat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mati lagi mana kamu tidak muslimun, orang Islam. Maksudnya takwa itu ada hukum kait. Jangan kamu mati orang Islam dengan atas dasar kamu ada takwa. Maka bila kita tengok ayat ni, diwajib kamu puasa. Maksudnya ibadat puasa ni, memang dah ada. Kalau ikut sejarahnya umat-umat terdahulu. Bukan umat ada. Kita diberitahukan, ada golongan Yahudi berpuasa. Sebenarnya puasa ni umat terdahulu disandarkan, dilekapkan kepada para anbiya, para nabi dan anbiya kita. Kita tuan Nabi Adam sendiri, daripada Nabi Adam Nabi Adam sudah berpuasa. Bila dia turunkan ke bumi, ke dunia, ke alam dunia, dia berpuasa. Kerana berpuasa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Dia mohon keampunan kepada Allah atas kesilapan yang beliau lakukan. Ini perancangan Allah. Kita tak boleh kata Nabi Adam silap. Ini perancangan Allah. Kerana bumi, dunia dijadikan khusus kepada manusia untuk mentadbirkan. Kerana manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini doa dia. Maka bila Adam berada di dunia, di alam dunia, dia berpuasa. Dan dia berpuasa bila dia berjumpa dengan isterinya Hawa, di Arafah. Itu puasa 10 Muharram kita tu. Puasa 10 Muharram ni lah puasa menyambut sempena Adam bertemu dengan isterinya Hawa di Arafah. Namun juga dengan Nabi Nuh berpuasa juga. Nuh berpuasa ketika dia berasa syukur diselamatkan oleh Allah bersama dengan kaumnya yang sedikit di atas bahtera-Nya. Nabi Daud berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa. Ketika mana dia dilontarkan dalam api, maka mukjizatnya dia berpuasa. Diikuti oleh anaknya Ismail. Nabi Musa berpuasa masa dia bermunajat di Tur Sina. Maka kaum Yahudi mengikut tapi diubah suai. Maka muka Allah SWT ini cerita-cerita mengatakan bahawa puasa ini sudah ada dilaksanakan oleh umat terdahulu. Bagi saya di sini lah lebih fokus kepada para anbiya, Nabi dan para anbiya. Mengapa? Maka la'allakum tattaqun. Tetapi kebanyakan mereka puasa dulu menunjukkan rasa kesyukuran, mohon keampunan. Maka perkara kesyukuran, keampunan Allah ni masih ada lagi dikekalkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Keampunan Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Perkara-perkara ni, perkataan kalimah-kalimah ini tetap ada lagi disebut oleh Rasulullah dan diminta oleh umatnya supaya merebut fadilat yang ada pada bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Semoga supaya kamu bertakwa. Takwa lagi disebut. Takwa. Maka takwa ni tadi saya sebut tadi dan nyatakan ikut takwa ni ialah
takut kepada Allah. Setiap takut. Apa takut? Takut kita ni ialah kita takut kita dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dengan penuh rasa khusyuk dan tawaduk kita kepada Allah. Umpama Allah melihat kita, Allah melihat apa yang kita lihat, apa yang kita buat, Allah mendengar apa yang kita perkatakan, Allah mengetahui apa yang ada dalam lintasan pemikiran kita. Maka takwa inilah setiap ibadat yang berbentuk fizikal haruslah disertai dengan kehayalan jiwa yang ikhlas, hati yang tulus dan perasaan yang murni kerana nilaian Allah Subhanahu Wa Taala pada ibadat yang dilakukan bukan hanya pada kuantiti semata-mata tetapi kualiti yang dilaksanakan. Ini. Tuan-tuan ya. Ibadat itu mesti berbentuk fizikal. Tidak kita solat kita fizikal. Mengucap kita fizikal. Kalimah syahadah fizikal. Menggunakan mulut. Solat daripada ada rukun fi'li, rukun kauli. Puasa fizikal, kita menahan diri pada ju' wal atash, 8 dahaga. Zakat ada amil yang menerimanya. Haji lagi lebih banyak. Daripada tawaf, sa'i, semuanya bentuk fizikal. Maka ibadat ini mesti hadir dan jiwa yang ikhlas. Kita penghayatan kita tu biar ikhlas. Ikhlas ni benda yang subjektif. Ikhlas di hati. Ikhlas di hati, tidak ada riak, ujub, takabur. Itu lawan pada ikhlas lah. Menunjuk-nunjuk. Dan perasaan yang murni kepada nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan kita murni. Pengharapan kita. Kita mengharapkan Allah. Sesuatu pada Allah. Bila penghayatan kita mengharapkan sesuatu. Man shoma ramadana imanan ihtisaban. Orang siapa puasa yang penuh keimanan dan pengharapan. Harap kita. Mengharap kita, macam doa kita, mengharap kita, harapan kita supaya doa kita dimakbulkan. Walaupun doa ada 3 peringkat, diberikan cepat, ditolak atau ditangguhkan dulu. Tapi kita terus berdoa. Kata nilai kita mesti ada, tidak ada prasangka yang tidak baik. Kita bersangka baik kepada Allah. Ini nilainya. Dan dilakukan dengan penuh kualiti. Aku cakap lagi kualiti. Kalau solat dengan solat yang berkualiti. Solat berkualiti apa? Solat yang mengikut, yang cukup syarat sahnya, mengikut adabnya, mengikut rukunnya, qauli fi'li, sempurna. Kerana itulah nilai yang ada di sisi Allah. Kerana kita masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita akan, tuan-tuan, kita doa dengan rahmat Allah, kita dapat syurga Allah. Kita dapat syurga Allah. Kalau dalam pendidikan, kalau nak kait dalam pendidikan, takwa, takut kita, kadang-kadang kita lebih takut. Kalau nak datang buat cek apa, file pemantauan kan, kita semua nak tunjukkan satu benda yang bagus. Siap dengan dokumen-dokumen kita yang baik kan. Itu dari segi bidang tugas. Bidang tugas kita. Kita siapkan dokumen untuk menunjukkan bahawa kita dapat menjalankan tugas dengan penuh cemerlang kita kat sekolah. Namun juga kita berhadapan dengan ibadat khusus kita. Tunjuk kepada Allah bahawa kita ini dapat melaksanakan satu ibadat yang cukup cemerlang pada Allah SWT. Dalam puasa ni, tunjukkan puasa kita bukan kita setakat puasa 8 dahaga, tetapi kecemerlangan puasa kita itu mendapat grade score yang tertinggi. Macam SKPM G2, kita mendapat grade skor cemerlang 90% ke atas. Bukan skor baik saja. Maka puasalah kita bukan setakat 8 dahaga, tetapi puasalah kita, seluruh anggota kita.
kita dah faham sendiri. Pakai indera kita, nafsu kita, kerana inilah satu bentuk puasa yang cukup cemerlang. Okey, terus. Tu. Slide seterusnya. Next. Dengar kan? Dengar. Dah boleh tu Ustaz. Okey. Ada perubahan. Slide. Okey. Rasulullah, saya tak dapat ya. Saya baca ya. Atakum Ramadana syahrul barakah wa yahsyakumullah fihi wa yunazzilu rahmah wa itu khataya wa yastajibu fihi du'a. Lepas. Andu. Andu belakang balik semula Cikgu Tuan Haji Nazmi. Patah balik. Patah balik belakang yang tadi. Ya Rasulullah tu. Ya. Yang tadi. Okey ya. Saya dah baca dari itu hadis Rasulullah ya, matan ya. Ya, atakum ramadana syahrul barakah wa yahsyakumullah fihi wa yunazzilu rahmah wa yahtu khataya wa yastajibu fihi du'a. Telah datang kepadamu ya umatku bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan di dalamnya dengan keberkatan, menurunkan rahmat, mengampuni dosa-dosamu dan memakbulkan doa-doamu. Ada 4 kataan di situ. Ada 4 kataan di situ, 4 kalimat yang menunjukkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh istimewa berbanding pada bulan-bulan yang lain. Apa 4 kalimat di situ? Saya teruskan. Next. Iaitu bulan penuh keberkatan. Rasulullah berkata bulan Ramadan ni bulan penuh keberkatan. Apa berkat? Keberkatan itu apa nama berkat itu? Berkat itu ialah nilai tambah. Nilai tambah kebaikan yang sedia ada. Value added. Nilai tambah. Kepada kebaikan yang telah kita laksanakan pada bulan Rejab, Sya'ban. Allahumma barakna fi Sya'ban. Ya, Sya'ban, balighna Ramadan. Kita doa pada Rejab pun dah mula dah. Ya. Keberkatan ini ialah nilai tambah ke arah kebaikan. Nak baik, rebutlah. Orang kata sering kali katakan Ramadan ni adalah madrasah, sekolah. Sekolah untuk menjadi kita baik. Untuk menjadi kita manusia yang baik. Ya, baik dari segi ibadat kita, baik dari segi akhlak kita, baik dari segi apa saja yang hubung kait dengan untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Dan yang kedua, nikmat. Apa nikmat? Apa rahmat? Apa rahmat? Rahmat ialah nikmat. Bulan yang penuh rahmat. Maka bulan yang penuh nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan, yang Allah sediakan, yang Allah offer kepada kita pada bulan Ramadan ini. Nikmat, tuan-tuan tahu nikmat sedekah. Sedekah kita digandakan. Memberi makan orang berpuasa, umpama kita dapat pahala puasanya. Ya. 70 tangkai jadi 700,000 tangkai. Ya. Ini adalah perkara yang sering kali dengar. Iaitu nikmat. Rahmat itu banyak nikmat. Nikmat adalah tu kadar. Amalan kita lebih baik pada 1000 bulan, 82 tahun. Orang kata, solat kita, baca Quran kita, kalimah Quran, bacaan Quran, ihya Ramadan kita. Ini kita kata, ya, dekat sekolah kita buat. Ini perkara yang kita buat untuk meningkatkan lagi, untuk kita berebut sekali nikmat yang dijanjikan oleh Allah, ganjaran yang berlipat kali ganda. Rebut tuan-tuan. Ya, saya pun nak rebut, tuan-tuan pun apalagi kita usia dah payah series ni kan. Ya, alhamdulillah ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Siapa dekat 60 ni? Ustaz Asman kot. Ha?
Mana? Kan hampir-hampir dah Ustaz. Hampir-hampir ya. Allah. Hampir 60 dah. Hampir lah. Baina Siti Masamain tu. Umat umurku pada 60-70 tu orang kata. 60-70 ni tempoh berjaga-jaga. Ya. Betul. Berjaga dia. Alert. Warning. Kalau lebih 70, alhamdulillah. Itu dah boleh lah goreng kaki sikit lah. Tapi 60 ni ubat kena punctual. Ya. 3 bulan sekali kena ambil darah. Kena ikut tu. Ya. Rambut pun dah putih dah. Ya, kena ikut tu. Kena ikut aturan masa tu. 60-70 ni. Ya, kerana Rasulullah dah cakap tu. Ya. Kalau ikut terlepas 70, alhamdulillah. Itu boleh panjang sampai 90 nanti, insya-Allah. Ya, 90 nanti. Ya. Okey. Maka rebutlah rahmat. Itu yang kedua. Pengampunan dosa. Rasulullah kata, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama li dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, penuh keimanan kepada Allah SWT, melaksanakan puasanya, ihtisaban, pengharapan, kembali kepada dari takwa, mengharap sesuatu. Harapan kita apa? Supaya dosa kita ni diampunkan. Ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Diampunkan dosa sebelumnya. Ya. Maka bulan inilah bulan penghampusan dosa. Nak pergi Mekah tak boleh dah lagi ni. Covid nak pergi umrah pun tiket dah mahal. Kan? Maka puan puasa inilah kita nak menyucikan dosa kita. Ya? Dosa-dosa kita. Dosa kecil apa dosa? Dosa-dosa besar. Ya? Dan kalimah akhir dalam, walaupun hadis ni ringkas, tapi ada 4 perkara ni. Itu kata tinggi nilai Ramadan ni. Dimakbulkan doa. Bulan yang Futihat abwaba jannah. Dikatakan salah satu kalimah, satu klausa dalam hadis tu. Kamu tahu? Futihat abwabu jannah. Dibuka pintu-pintu syurga. Syurga ni memanglah impian semua kita. Tak ada siapa manusia yang tak nak masuk syurga. Ya. Maka syurga nak masuk dengan doa, dengan rahmat Allah. Kita nak tackle Allah. Ya, rahmat Allah ni kita nak dapat. Allah punya suka, Allah punya loving ni, ya, cintanya Allah pada kita ni, macam mana kita nak dapat? Doa ni. Tu seringkali orang kata, solat tarawih hanya bulan Ramadan ni. Ada rahsia tu, semua ada rahsia. Bermunajat kita, ya, di malam hari, ya, berjaga malam kita untuk qiyam, untuk berjumpa Lailatul Qadar. Kenapa? Tempoh masa itulah antara tempoh masa doa-doa mustajab. Doa-doa yang mudah diperkenankan oleh Allah SWT. Tapi kita kena jihad. Jihad kita lah, korban kita, masa kita, tenaga kita, kena jihad. Rasulullah ikat kain ni 10 akhir Ramadan Rasulullah untuk beribadat. Dia bagi kita panduan. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa Lailatul Qadar untuk tahun ini. Okey. Ini 4. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini 4 perkara. 4 perkara, ya, walaupun dalam matan hadis yang ringkas, tetapi ia menjelaskan kepada kita bahawa inilah rahsia besar yang ada pada bulan Ramadan ini. Keberkatan, rahmat, pengampunan dosa, makbul doa. Apa tak lagi? Apa kita nak lagi? Kalau kita dapat buat 4 perkara ni, Cikgu Zul, ya, kita dapat 4 perkara ni, ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah lah. Ya, senyum kita. Ya, ingat esok. Ya, kita esok. Timbangan kita esok. Orang hantar kita ke tanah kubur kita, ingat kita ni. Ya, nak cari benda ni bukan senang. Ya, tiap kaya cakap pun kita susah nak cari benda ni. Kena usaha. Kita kena. Ya, usaha. Ramadan akan datang tak tentu lagi Ustaz, ya? Ya, betul. Kita kena usaha betul-betul. Ini mungkin kita punya kali first, last ke apa ke. Inilah. Ya, InsyaAllah kita mohon kita, ya, mohon pada Allah kita dapat, ya, satu ibadat yang penuh kualiti. Okey, terus next.
Empat amalan berat timbangan kita, empat amalan beratkan timbangan amal. Ini saya kata, ya. Kerana perkara ni pun ada kaitan dengan puasa. Amalan kita bila kita berada di alam akhirat nanti yang saya sebutkan tadi, dengan suasana di padang mahsyar, maka kita ditimbang amalannya. Masih lagi ada di sini puasa. Puasa menduduki tempat pertama untuk dijadikan satu perkara, satu ibadat yang menyebabkan timbangan amal kita menjadi berat. Mengapa? Mengapa puasa ni cukup istimewa? Puasa ni. Kenapa puasa ini ialah mengikut apa yang dikatakan di dalam satu hadis kursi, qala Rasulullah qala Allah Taala, hadis kursi dia bacakan, kullu hasanatin amsalha ila sab'i manatin di'afin illa siyam fa innahu li wa inna ajzi bi. Ini hadis kursi. Apa maksudnya? Tiap-tiap kebajikan dibalas dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Setiap kebajikan kita lakukan, amalan baik, akhlak kita baik tu ada diberikan ganjaran. Puasa, solat, kalau kita solat berjemaah, solat seorang satu pahala, solat berjemaah 27 kali ganda. Kalau kita buat haji, ada nilai-nilai pahala yang dibincangkan oleh dari segi sudut syariat, dari sudut ibadat kita. Ada ganjaran-ganjaran pahala yang kita boleh diberikan ukuran. Tetapi puasa tak ada. Mencek lah. Ada puasa lah Ustaz Asman. Puasa ni ada berapa ganjaran kita? Berapa pahala kita? Allah saja yang menentukan. Itu betul tahulah. Allah saja yang menentukan. Kerana puasa ni fa innahu li wa ana ajzi bi. Kerana puasa ni kata Allah milik aku. Puasa ni milik aku. Milik aku secara mutlak, milik Allah. Siapa hamba, siapa manusia beriman bertakwa puasa, puasa tu memang satu ibadat milik aku secara mutlak. Aku yang berhak akan menentukan berapa ganjaran, berapa nilai pahala yang akan diberi. Itu satu rahsia pada sisi Allah. Kena buat itu. Ibadat puasa ni kita dengan Allah. Kita dengan Allah direct. Tidak ada satu manusia pun tahu kita berpuasa. Betul? Dari kita sahur sampai kita berbuka, tidak ada satu manusia. Kalau kita bersendirian, dalam keadaan semua bersendirian, semua dalam bilik ni. Ustaz Kamal kan, Mauludin kan, mungkin tidur ada air ke apa kan, tak tahu tu. Dia seorang kan, Ustaz Asman ni, baca Yasin mungkin dia kan. Anda kata, tapi tak buat lah kan. Tak ada. Tak ada. Ada bateri low. Okay. Tidak ada siapa manusia yang tahu. Tapi Allah tahu. Kita berpuasa. Kita berhubung. Allah berhubung terus dengan kita. Allah memati kita. Itu kita yakin. Kena yakin tu nilai kita tadi. Kita cakap nilai takwa ialah nilai kita, pengharapan kita kepada Allah. Itu diceritakan apa? Kalau kita di padang mahsyar nanti ada orang datang menuntut hutang dengan kita. Untuk hutang masa dunia mungkin kita banyak hutang ni. Habis ganjaran kita. Habis amalan kita diambil. Diambil kerana kita nak bayar hutang. Sahabat-sahabat kita yang menuntut hutang masa hidup di dunia nanti. Di dunia dulu. Minta kita bayar balik. Kita bayar dengan pahala kita. Bagi ni. Namun habis. Bila nak timbang neraca, timbang kita. Amalan baik kita habis untuk bayar hutang. Maka Allah kata ingat. Ada satu ibadat puasa. Puasa tu boleh menyelamatkan. Ni so buat puasa ni ada satu pintu orang puasa dijanjikan orang puasa ada pintu syurga awayan bagi orang dahaga. Dalam puasa itu diberikan kegembiraan. Kita sebutkan orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Satu ketika berbuka, satu lagi kita semasa kita bertemu dengan Allah. Ini kita temu dengan Allah ni. Ini Allah bagi kita ganjaran ni.
Dia nak bagi kita pulangan balik apa kita dapat masa kita puasa. Inilah. Kita berjumpa dengan Allah SWT besok. Allah kata, ini ganjaran Cikgu Zul, puasa dulu. Buat majlis ikhya, majlis Yasin dengan tazkirah. Ini kamu punya dividen kamu dulu. Ya, kita nampak. Ya, hari Sabtu patutnya pergi tadi ikut keluarga pergi ziarah tapi tak pergi. Ya. Jadi pengacara majlis hari ini kan berkorban. Ya. Alhamdulillah. Ini hak. Wah, ini kita punya. Ya, ini ya. Dan Allah kata lagi, kata mulut orang berpuasa. Allah seringkali ya. Mulut orang berpuasa ni lebih harum daripada bau kasturi. Walaupun ada ulama mengatakan itu satu kiasan. Ya, nah kita kata mulut puasa kita sepatutnya Rasulullah kata bila kita sentiasa wangi kan. Tapi satu kiasan menunjukkan puasa itu, mulut puasa itu bau dia busuk tapi sisi Allah bau dia wangi. Ya, kita bagi busuk mulut kita lah ya. Bersugi lah, gosok gigi lah. Boleh gosok gigi. Ya. Tapi ini pakai mask ni Ustaz. Pakai mask ada cover sikit lah kan. 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 Tak apalah, tak bau sikit kan. Tapi untuk menunjukkan bahawa puasa ni memang ya sentiasa dekat di hati Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping 4 amalan lain lah, banyak zikrullah, akhlak mulia, banyakkan niat yang baik. Ya. Ini tapi puasa sini adalah tangga tempat pertama. Kerana ia mesti dilaksanakan kerana ia ibadat yang di bawah kawalan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Terusnya. Okey. Ini ada sikit hubung kait lah dengan kepimpinan tuan-tuan ya. Apa saya kata di sini, amalan puasa dan disiplin. Ya, memang puasa ni, ya, bila puasa ni kita berdisiplin daripada bangun sahur sampailah kita berbuka, di bawah pada malam hari ada pengisian aktiviti amalan-amalan yang baik. Ya, amalan-amalan yang baik. Maka jagalah amalan disiplin puasa ini. Ya, amalan disiplin puasa ini. Ya, mesti berniat, kita tahu, ya. Jaga kita tadi, jangan kita puasa lapar dahaga saja, ya. Maka rugilah kita, ya. Apatah lagi usia kita ni sudah menjangkau usia keluarga emas, ya. Maka kalau dikaitkan penuh disiplin, ya, penuh disiplin puasa kita ni dilaksanakan, kerana ibadat itu mesti berkualiti. Memang kewajaran kita kalau di sekolah penuh disiplin sebagai pemimpin. Ya, kita sentiasa, kita lah orang tamu sebagai ikon, ya, kepimpinan di peringkat sekolah. Kalau berdisiplin, kita lah berdisiplin orang pertama, ya, berdisiplin. Ya. Ini untuk diri saya ni, saya cakap ni. Ya, tuan mungkin dah lagi mantap pada saya. Ya. Kita tunjuk cuba usaha kita. Integriti. Ya. Puasa tadi, ibadat kita dengan Allah. Ya. Maka kejujuran kita, integriti kita dalam pengurusan. Ya, etika kita tonggak 12, etika perkhidmatan awam, ini semuanya berfokus pada integriti. Sama juga dengan ibadat, puasa menekankan aspek integriti, pengurusan kita, maksudnya pengurusan kewangan kita di dekat sekolah, ya, pengurusan apa-apa dalam pemberian markah kita melihat penuh dengan integriti. Ya. Dan ketiga, bagi saya 3 perkara lah, ya, daripada proses cerita tadi tu, yang saya ceritakan sebelum ni. Ya, ini rumusan dalam kepimpinan kita, kesihatan. Kesihatan. Ya. Kesihatan kena jaga. Ya, kalau kita ikut kisah, kita tulis kisah kisah Nabi Musa ni. Ya, soal Qasas ni. Tahu Ustaz Asman, kisah ni, kita apa ni? Asman. Nabi Musa ni. Buka mic Ustaz. Ustaz Asman. Buka mic. Ustaz Asman tu tak buka mic. Tahu kan? Iaitu Nabi Musa ni bila dia dikejar oleh Fir'aun, ya, maka dia pun sampai berlari dia, mungkin tuan-tuan dah, ya. Tapi ada dua perkataan di situ menunjukkan kesihatan. Menunjukkan kesihatan, ya.
Dia kejar dia Firaun, Nabi Musa ni lagi je. Sampai kota Madian, jumpa dia sandar bawah pokok, nampak dua orang perempuan. Ya, bawa ternakan. Sambil menunggu, ya. Orang mengambil air dalam telaga yang berebut-rebut, ambil air telaga. Orang lelaki ambil lah, perempuan tunggu, dia berdiri je tepi dengan kambing dia. Maka Musa pun tengok, Musa tanya, kenapa tak ambil air lagi bagi minuman ni? Perempuan ni kata, budak perempuan dua orang kata, ya, kami tak nak berebut. Yang kedua, kami tak kuat, kami ni perempuan. Ya, maka Nabi Musa lelaki ni Nabi Musa lah. Ya, maka Nabi Musa pun angkat, tolong perempuan ni bagi minuman kambing ni kan. Bila dah tolong tu, ya, perempuan jemput dah ke rumah. Kerana ayah perempuan ni nak jumpa lelaki Nabi Musa. Maka kata lelaki ni Nabi Syuaib. Ya, bila dia bawa ke rumah, dia tengok lelaki ni, kata pada anak perempuan ni recommend pada ayah dia. Ayah aku ambil lah lelaki ni sebagai pekerja kita. Kebetulan tak ada adik-adik lelaki. Ya, kata perempuan ni, kata ayah dia, apa kriteria dia? Apa kriteria lelaki ni kau pilih? Yang layak dia jadi, layak ayah ambil dia sebagai pembantu kita. Kerana lelaki ini ada dua sifat ya. Apa sifat dia? Inna khaira man ista'jalta qawiyyun amin. Ya umpan tu. Sesungguhnya lelaki ini ya, dia ada dua sifat, qawiyyun amin. Ya, dia seorang yang jujur dan kuat. Jujur dan kuat. Ada kaitan puasa ni. Ya. Kita bekerja secara jujur, kesihatan kita jujur, perlakuan kita jujur, yang kita kuat, kesihatan kita kuat. So kalau nak jadi pemimpin, kita ada dua perkara ni. Ya, kalau sakitnya option je lah kan. Ubat jangan lupa Ustaz, ubat jangan lupa bulan Ramadan pun. Kerana dua sifat ni perlu ada untuk Nabi Syuaib beritahu yang cakapnya anak dia. Ya, iaitu kekuatan dan kejujuran. Kekuatan, pendatang kekuatan dari segi kesihatan kita kuat. Tadi cikgu saya kata ubat jangan lupa. Ya, itu sebagai dia punya booster, sebagai suplemen untuk jadi kuat. Siapa dapat Sinovac dengan kita kuat tu. Siapa dapat injection Sinovac ni. Ada kuat, ada satu sampingan untuk booster dengan kita lah. Saya tak tahu, saya tak kenal lagi. Ya, ada apa lah? Tadi saya tak ada. Ada minggu depan ada first intake dengan kita. Dah naik saya salah seorang daripada itu. Ada kau Sinovac kuat ni. Yuzul, kau dapat Sinovac ni kuat ni. Okay. Ini ya. Dan satu lagi saya terbaca lah kan. Dulu orang kata puasa ni dia merehatkan organ dalam kita. Kok kita direhatkan kan. Ada satu lagi, mungkin tuan-tuan ada dengar tak? Yang satu konsep autophagy. Daripada Dr. Yoshinori Ashumi. Pernah dengar? Ada tak? Tak perasan. Tak pernah dengar. Dari Jepun. Jepun ni. Dia penerima hadiah Nobel. Tahun 2016. Ya. 2016. Ya. Dia dalam kajian dia mengatakan kajian dia ialah autophagy. Ya, UTOPHGI. Kata Dr. Yoshinori Ashumi. Dia ada hubung kait yang puasa ni dia kata. Siapa yang saya dapat benda ni lah, kan? Dia kata apa? Siapa yang berpuasa, manusia yang berpuasa, orang yang berpuasa yang kurang pada 16 jam, maka satu sel protein akan lahir pada tubuh ni. Sel protein ini akan menghapuskan sel-sel yang jahat ini. Ya, dia akan memakan sel-sel yang jahat ini. Apa sel-selnya? Sel-sel kanser, ya, sel-sel yang ni dia akan makan. Ya. Kerana berpuasa kita ni kurang pada 16 jam, maka satu sel protein akan terbentuk
di dalam tubuh kita, di mana sel-sel protein ni umpama satu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati yang tidak berguna dan bisa yang boleh membahayakan tubuh badan kita dikeluarkan. Tu dia. Ini Dr. Jepun lah. Ya. Alhamdulillah. Kira puasa. Dia teori autophagism. Jepun dekat Jepun lah. Ini dia. Maksudnya itu sebabnya ya puasa kata dia dikatakan puasa ni kurang 16 jam dan diminta dilakukan sekurangnya 2 hari dalam seminggu. Tu sama kan kita ya. Kita puasa dulu Isnin dan Khamis. Digalakkan 2 hari seminggu dia kata. Atau 3 hari seminggu. Bukan puasa panjang. Ya. Tapi itu fadilat ya untuk kesihatan ya. Ini yang tertinggi lah. Saya sebelum ni tahu yang perut kita direhatkan je. Tapi ini satu kajian dapat Nobel Jepun. Ya. Okey, saya itu saja tuan-tuan dan puan ya. Sungguhnya kita apa yang saya katakan ini pembincangan ya semasa saja. Yang mungkin apa-apa yang saya sampaikan ini ya sebenarnya khususnya untuk ingatan diri saya sendiri. Ya, untuk ingatan diri saya sendiri terlebih dahulu ya, dan bolehlah sama-sama kita ya balighu anni wala ayah kita sampaikan satu potong ayat pun ya kita sebagai peringatan kita bersamalah untuk kita menuju satu tahap keimanan kita dengan penuh ketakwaan kepada Allah SWT. Ingat, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya manusia yang semulia di sisi Allah ialah manusia hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah SWT. Dengan takwa kepada Allah, dengan kita dapat rahmat kepada Allah SWT, maka kita insya-Allah tuan-tuan kita akan memasuki syurga dengan pintu awalian. Insya-Allah. Saya itu saja. Ya, sekiranya ada salah silap ya pada saya mohon maaf ya, mungkin kesilapan diri saya sendiri ya, dan juga terima kasih sekali lagi pada Majlis LGB kerana jemput saya, mungkin yang ini kali terakhir lah jemput kot. InsyaAllah ada siri-siri lagi Ustaz. Mungkin ada ramai lagi para ulama ya, asatizah di luar sana yang lebih andal daripada saya ya untuk menuturkan, membicarakan berkaitan dengan aspek kerohanian kita, khususnya dalam membicarakan bab syariat ya, menjadikan insan kita insan soleh di sisi Allah SWT. Saya itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat puasa tuan-tuan puan ya, selamat sihat ya, sejahtera kita semua, terhindar kita daripada musibah COVID-19 insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Sabri bin Satta atas tazkirah yang telah disampaikan tadi. Semoga kita semua mendapat ilmu yang berguna sebagai panduan dalam kita meneraju sekolah. Terima kasih juga kepada semua penonton yang mengikuti siaran secara langsung pada pagi ini, dan saya dapat catat sikit ya, hampir seluruh negara saya tengok ada dari Kelantan, Kedah, Pahang, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Johor dan daerah-daerah kita Ulangat, dan juga dari daerah-daerah lain selain daripada daerah Ulangat lah. Jadi insyaAllah di akhir Ramadan ini nanti insyaAllah nanti semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan kita keluar daripada Ramadan ini nanti dalam keadaan yang suci, bersih dari segala dosa-dosa kita insyaAllah. InsyaAllah juga kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang, dan dalam yang terdekat ialah pada 24 hari bulan 4 2021 pada hari Sabtu, dan masa yang sama juga kita akan beri makluman kemudian nanti memandangkan COVID masih lagi dalam keadaan kita PKP. Inilah medium yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk menyampaikan apa saja maklumat dan kebaikan kepada semua orang. Sebentar lagi kita akan paparkan link di ruangan chatting ya untuk kehadiran dan juga untuk sijil pada hari ini. Link kehadiran akan dibuka kepada semua yang menonton selama setengah jam saja, dan lepas tu kita akan tutup. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Haji Azmi Isa ini untuk program-program Majlis Guru Besar pada masa-masa yang akan datang. Saya rasa itu saja daripada program Majlis Guru Besar ini. Akhir kata, selamat maju jaya, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga amalan kita diterima oleh Allah
Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua yang menguruskan untuk siaran secara langsung pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Link dekat ruangan chatting ni. Dekat ruangan chatting cikgu ya. Cikgu boleh isi untuk apa ni, SP, LKPM dan sijil macam mana Tuan Cikgu Tuan Haji Azmi? InsyaAllah kita akan bagi juga. InsyaAllah sijil pun kita akan keluarkan insyaAllah. Terima kasih semua atas perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz Haji Muhammad Sabri. Okay, sama. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita sebenarnya ada lagi lah siri-siri akan datang lepas ini insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Mas, Maulin. Nanti